pakai pun sama je. Abang ni. Aduh. Kan? Nak reda isteri ke reda Allah ni? Saya pakai selipar pun salah. Kan? Saya kalau pergi kedai ni tak pakai selipar, mesti orang kata apa Pakai balik, mamat ni tak pakai selipar. Aku pakai selipar. Patutlah dia nampak tinggi. Patutlah dia nampak tinggi pakai selipar rupanya. Ni yang seliparnya. Ni namanya selipar aras tinggi. Kan? Kan? Saya nampak pendek. Jadi saya tak pakai selipar. Saya nak reda ni. Saya tak pakai selipar. Okay, ni saya pakai selipar. Memang bertambah 100 meter. Terus tinggi saya, terus tinggi. So sayang, macam mana sayang? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pagi ni kita live berduet. Okey? Tajuk dia tadi tu lah kita bincang Kita kan buat apa benda semua tak kena tau. Kan macam tadi kita bincang. Dekat pasangan ke? Pergi kedai pakai selipar. Kan orang mengata. Netizen ke? Kalau pergi kedai tak pakai selipar pun mengata. Pergi kedai pakai seluar, dia katakan, nak tunjuk seluar lah tu seluar mahal. Pakaikan pelekat kan, nampak ni tak senonoh. Ada ke pergi kedai? Pelekat sayang? Kan? Nanti kadang-kadang kita satu lagi tau, pergi surau, nak sembahyang sunat ke tidak ni kan, semua jemaah dah duduk kan tak sembahyang sunat kan, kejap lagi aku sembahyang sunat kan, dia kata aku berlagak nak menunjuk sembahyang sunat. Masya Allah. Na'uzubillah. Sampai ke bawah dia tengok abang-abang tu. Kan? Bukan apa, kita kalau nak ikutkan kan, apa orang cakap, apa orang punya reda, apa orang punya kesukaan, pasti tak ke mana-mana, babe. Betul. Pasti tak ke mana-mana. Betul tak? Betul ke betul ni? Saya nak tanya you all semua, setuju ke setuju? Macam mana sekarang? Sayang, Bina nak ikan orang yang berpagi-pagi dulu ni sayang. Sila Norin, waalaikumsalam semua. Sebut-sebut tu orang kampung tu. Ada saudagar berkat berjaya, Aliza, Hazian. Sebab jarang ni orang berpagi-pagi sayang, tak ramai. Juju Morris, Wan Kamisa, Razna, Nur Azlina, thank you for watching. Okay, saya menyebut sekadarnya lah ya. So nanti kita dah bercakap, kita tak perasan nama dah. Thank you Afwan. Tadi kita ada typo ke? Taklah, ada orang. It's okay je. Waalaikumsalam Suhairi, Rahmat cakap. InsyaAllah. Salam. Apa orang kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu pagi-pagi ni. Just tak bukan. Kita pagi ni, saya rasa saya dan isteri Puan Izzah, kita mengambil satu tanggungjawab. Sebenarnya yang paling nak ditegur tu diri kami sendiri sebenarnya. Bukanlah pasal orang lain Tetapi sebenarnya adalah diri kita sendiri. Tengok cakap. Okay, saya tahu cakap. Betul lah. Okay. Jadi pagi ni kita nak beritahu je kan. Dalam apa yang kita buat ni, the number one keutamaan kita adalah reda Allah Subhanahu Wa Taala kan. Apa je yang kita buat, kalau di mata manusia everything sebab tak kena. Mungkin kalau kita buat 100 perkara, nak dapat satu benda yang dia reda pun, Masya Allah, payah, babe. Kan, saya teringat lagi zaman ketika saya mula bisnes, dikecam kan. Apalah berniaga, mana boleh berniaga, kerja lah, cari kerja. Mak kau dah hantar pergi belajar, susah payah masuk sekolah, kau kena kerja, kau tak boleh nak pergi berniaga. Keturunan kita, bangsa kita ni bukan bangsa berniaga. Kena. Dah berniaga pula, alah, macam berjaya sangat pula berniaga tu. Berniaga apa dah tu, kena tuduh jual dadah pun benar. Jual dadah pun benar, jual apa nak jual. Masa tu pakai kereta Camry sayang? Tak, pakai kereta kancil nampak berniaga. Kancil Pakai kancil je. Bertahun lama kan abang pakai kancil. 2004 sampai 2011. Betul. So lebih kurang 7 tahun. Kena kata juga. Kena kata. Lepas tu kita ingatkan, okay, kalau aku tukar kan, aku dah upgrade sikit kan. Alhamdulillah ada rezeki. Upgrade Myvi, lepas tu upgrade Toyota Camry. Kena kecam. Nampak tu mamat tu. Pakai kereta apek-apek. Dia pakai kereta Camry. Tak ada yang tanya biasa, juga. Biasa toke-toke apek-apek Cina je pakai Camry. Tak beli kereta Camry tu orang tanya, beli kereta je, kenapa tak dah beli rumah belum? Dia orang akan cari benda yang kurang kita. Ada yang macam ni sayang. Tahniah kereta baru tambah hutang. Tahniah. Ui, pedih weh hati. Pedih. Ulu hati ni pedih macam hari tu aku pakai kancil 7 tahun aku pakai kancil. Tapi saya tak maafkan kan orang yang saya maafkan. Saya cuma nak cakap, nak buat pelajaran. Nak berikan kita sedikit teguran. Sebab kalau kita berkelakuan sebegitu rupa, sampai bila pun hidup kita tak senang. Sebab orang macam tu sampai sekarang pun ada sayang. Sampai bila-bila ada insyaAllah. Sampai bila sampai pun. Sampai kiamat ada insyaAllah. So kita nak memberi satu teguran untuk diri kita sendiri. Kita pun bila melihat kejayaan orang, kadang hati kita bergetar berdetik. Ya apalah dia berjaya. Kadang-kadang kita cakap astagfirullahalazim.
Untunglah sebab bangsa aku ni paling kurang berjaya. Betul. Kalau ada seorang je ada peningkatan, aku patut raikan. Saya cepat-cepat akan ambil je handphone. Lepas tu hati kita macam kadang rasa macam tak selesa, tak senang. Tahniah, kau berjaya. Kita kena Tahniah, lawan. the best. Bila kita layan benda tu, kita lawan benda tu, ya Allah, seriously saya nak cakap, ketenangan Allah Ta'ala bagi satu hal. Kedua, rezeki kita pun Allah Ta'ala tambah. Betul. Sebab kita percaya bahawa setiap apa yang Allah Ta'ala beri, tidak berkurang dia. Dia bukan macam kita. Contoh saya bagi kita Puan Izzah satu barang ni contoh. Kan? Thank you. Satu barang. Dah kurang kat saya. Tapi pada Allah SWT, Ambil balik. pada Allah SWT, kalau Allah Ta'ala tu bagi, tak berkurang sedikit pun kekayaan Allah SWT. Betul. Jadi, why? Kenapa kita nak jadi warga dah lah sekarang ni ramai di kalangan kita ni yang menjadi warga netizen. Korang okey tak? Pagi-pagi lagi dah kena sentap dengan kita orang. Tak, ini bukan apa. Saya just Tak, nak ni cakap reality. supaya you all dapat rezeki yang berkat, hidup yang bahagia, tenang, boleh buat kerja dengan baik. Sebab salah satu yang abang rasa lah kan, komoditi yang paling penting adalah ketenangan. Buat kerja Komoditi sayang. komoditi, sumber, resources. Salah satu benda kalau kita nak berniaga dengan mudah, senang adalah ketenangan. Bahagia dalam memberi, bahagia dalam kita membantu orang, walaupun kadang-kadang dalam kita nak membahagiakan orang, kita dapat sebaliknya. Sayang, saya ambil contoh. Apa persepsi sayang? Contoh dulu sayang bagi Tak faham. apa, saya bagi tahu. Persepsi orang ramai cakap abang ni orang yang sombong. Macam mana bang sayang? Cuba sayang terangkan kat dia. Ke suka hatilah nak sombong sebab tak sombong pun orang kata, sombong pun orang kata ke macam mana sayang? Okey, macam ni ada orang pernah kata saya sombong sebab dia kata masa tu saya tengah makan. Lepas tu dia kata dia lalu depan saya. Dia kata Tuan Najib tu kalau aku lalu depan dia tengah makan, dia tak senyum. Saya pun cuba bayangkan. Macam mana aku nak makan sambil senyum? Tengah makan ni, tengah munyah pula tu, mungkinlah ada benda yang liat ke apa. Takkan kau bayangkan. So orang cakap saya senyum. Tapi bagi orang yang mengenali saya begitu rapat, orang yang kenal saya, dia tahu apa benda yang dia tanya. Satu dia tanya, mungkin insya-Allah saya bagi dia 10 jawapan. Sebab saya adalah jenis orang yang kalau orang bertanya, tanyalah why saya kan. Saya adalah jenis orang yang nak bagi orang tu faham. Bagi at least orang tu balik kalau dia tanya tu dia boleh buat. Okey, dia boleh buat, dia boleh ada dapat hasilnya. Bukannya saya menyombong, tidak. Kalau dia orang kata saya guru yang garang, macam mana sayang? Garang, okey. Ketika dulu awal saya mengajar, saya begitu baik. Saya mengajar. Baik dulu. Serius, saya pernah lama saya mengajar baik. Tak pernah ada siapa nak komen, baiknya dia ajar, eloknya. Benda baik kita buat, tidak akan ada orang jarang nak puji kita. Kita mengajar secara sopan, santun, baik. Tak ada follower. Tak apa. Mari sini saya ajar follower macam ni, okey? Sabar. Lepas tu tanya lagi. Kenapa macam mana saya tak Facebook? Saya pun ajar saya tak Facebook. Kejap lagi ada yang tanya, macam mana saya tak Facebook? Saya pun explain. Kejap lagi ada tanya, macam mana saya tak Facebook? Saya explain berulang-ulang kali. Kan dulu-dulu. Saat the moment bila guru saya tegur saya, Najib, ni masa kat Bali tau Datuk Wira, Dr. Haji Azam Osman tegur dia kata, Najib, kita ni kan berada pada zaman yang bangsa kita jahil. Banyak benda kita tertinggal. Ekonomi kita tak berapa baik. Pegangan saham, Bumi Putra terlampau kecil. Pegangan tanah, nama tanah kita ni Tanah Melayu. Serius tau. Dalam berapa contoh sekeliling you all boleh tengok berapa je betul-betul geran tanah nama bangsa Melayu. Ni bukan pasal nak berkauman, sini nak cakap betapa tertinggalnya kita. Di netizen, warga netizen yang mengecam, menghentam, banjir salah, tak banjir pun salah, tak ada air salah, ada air lebih sampai banjir pun salah. Semua benda bangsa kita nak salahkan orang. Waalaikumsalam. Okey? So kita terlampau tertinggal banyak perkara. Adab, akhlaknya, kita ketinggalan lagi jauh, terlalu banyak. Sayang, dia macam mana sayang? Dia Sayang, macam bawah kita tak adab tu adab. Okey. So, kenapa jadi macam tu sayang? jadi saya nak cakap macam ni. Bila guru saya cakap ni tadi, Najib, kita tak boleh macam ni. Kau kena mengajar tu, kau kena lantang sikit. Sometimes kau kena shout. Sometimes kau kena betul-betul bagi dia orang sentap. Sebab baru dia dengar dan dia buat. So saya cuba mengubah cara saya mengajar. Tapi bukanlah setiap masa sesuai garang saya sentap. Sekali-sekala je. Dan ramai yang mungkin tak tahu, yang tak pernah masuk kelas. Dia hanya melihat sedutan. Dia tak faham yang satu hari. Dia tak faham yang sehari suntuk kita mengajar, kadang-kadang 2 hari, 3 hari, 3 malam, dia tak tahu yang kita dah mengajar. Dia tak faham di situation, kadang-kadang dia tak faham betapa bahasa
Kadang-kadang bangsa kita pun ada satu bahasa yang dia tak faham. Bahasa sarkastik dia tak faham. Tu apa maksud dia? Sarkastik Pelik ke? kadang-kadang, bukanlah kita pelik, kita cakap kadang supaya benda tu dia sedar. Contoh pernah ada orang saya tanya dia, dah berapa lama berniaga? Lama. Apa jenama you punya mi Bandung? Masa tu kata dia berniaga mi Bandung lah di satu tempat. Dia kata, oh nama kedai saya kedai mi Bandung. Saya terus cakap, kalau you letak nama mi Bandung, sekadar nama mi Bandung, mi Bandung contoh, mi Bandung Muar. You adalah susah, saya kata. You nanti adalah susah nak membezakan dan orang susah nak cari. Betul. Nak cari satu, Sebab kedua banyak kedai mi Bandung kat Muar kedua tu. tak jumpa. Jadi dalam hati saya cakap, kalau aku tak sentap dia ni, dia tetap akan gunakan kedegilan bangsa kita. Dia akan tetap pegang pada prinsip dia tu. Dia akan tetap guna mi Bandung tak apa jadah nama. Tapi masa tu mi Bandung lah. Saya kata macam nak cari. So, dia kata, dia cari sesi minyak, dia sebelah sesi minyak. Aku cakap matilah nak. Saya dalam hati saya kata, mesti sale rendah. Bila saya tanya berapa sale? Bawah RM10,000. Dalam hati saya lagilah terdetik. Masya Allah. Aku ni tak boleh biarkan dia berniaga dan terus rugi. Aku kena sentap dan cakap, please tolong tukar. Letak satu nama brand. Sometimes kadang kita menggunakan bahasa nada tinggi sebab ketegasan. Takkanlah dalam keadaan tu kita masih cakap, adik, nanti tukar nama adik. Alah, bucuk. Serius weh, nanti hidup dia tak berubah. So dia student kita ke macam mana? Masa tu ni dalam RPM, dia general. Kita kalau tak jumpa lah. Lepas tu kalau dia masuk platinum. Tapi dalam platinum, ultimate ramai yang kita sentap, tukar nama, tukar brand. Dia dengar cakap, hidup berubah. Betul, ada orang yang Serius. kalau dia disentap, dia makin maju. Ada orang Serius. macam tu. Betul. Tetapi saya ada juga. Macam ada orang semalam cakap kita macam jumpa. Semalam kan kita pergi melawat anak murid Asri. Sebelum tu nama klinik pergian dia terlampau umum. Apa nama dia? Sebelum tu umum, lepas tu dia punya lambang logo menakutkan. Kan kalau klinik gigi kan orang takut. So bila orang takut, siapa nak datang? Jadi saya kata kita tukar kepada yang lebih mesra, warnanya. Kita sentap dia tau. Tapi alhamdulillah hati dia terima. Baiklah dia kata, saya serah diri, saya terima. Saya rela dimarah. Sebab business owner ni selalu macam saya sendiri pun. Kelemahan kita adalah kita tak boleh nak terima teguran. Kita dah lama tak ada orang nak marah. Kedua, satu, banyak orang yang hanya cuba balun kita, belasah kita sebab nak jatuhkan kita, bukan nak bina kita. Kita sendiri pun dah lama tak kena marah. Anak kita kalau panjat dinding, mana ada mak bapak, turunlah nak, mestilah kena marah dengan mak ayah. Yang kena marah tu lah kita ingat, bahaya. Bahaya jadi manusia yang tak saya boleh kena marah. Sayang. Saya tak serius sangat sayang. Ya, Tu sabar. Najib nampak serius dia pagi ni. Saya pun takut sebenarnya. Saya sebenarnya nak jawab soalan, tapi saya belum habis. Saya dah tanya saya abang soalan lain, macam mana nak jawab yang tadi tak habis lagi. Saya tak pernah Nanti orang sayang. tak Lah faham. seorang lah saya. Bukan, Boleh lah. Sini. Saya ulang lepas tu saya ambil. Betul, serius. Tak, bila dia dah bertukar, alhamdulillah saya nak cakap, hidup dia berubah. Dia tukar Happy Dental. Tukar nama semua. Alhamdulillah Seorang sale tahun lepas capai 2.9 juta. Bila saya cakap macam ni pun ada yang cakap, untunglah lembaga sale. Memang dia bayar cukai, jangan risau. Anak murid saya suruh bayar yang cukai. tinggi pula tu. Saya minta tolong dia bayar zakat. Kita minta dia bayar. Jadi bila kita sebut itu, insya-Allah benda tu dah settle. Jadi dia dapat beli rumah, banglo. Dapat beli 2 biji kereta. Yang dapat sangat bayar. mahal. Berapa juta rumah Tak, dapat banglo dia? bayar. Gaji doktor pun tinggi. Mahal tau. Gaji RM10,000. Gaji doktor tinggi. Jadi dia dapat bantu doktor yang daripada... Saya tanya pendapatan doktor ni sebelum ni berapa? Dalam RM5,000 je sebulan kerja klinik hospital orang kata kerajaan. Tapi bila kerja dengan dia dapat 4-5 kali ganda. RM11,000. Kan dapat manfaat, nampak tak? Benda tu dia dapat manfaat, dapat bantu orang. Selepas kita bantu dan dia menerima benda tu. Rumah dia berapa juta? Itu bang? Rumah janganlah cerita tu personal dia pula kan. Yelah, Tapi kalau dia cakap banglo Johor Bahru, you all boleh kan cari LHDN lah. Kang. Itu okey juga sebenarnya. Cuma kita tak nak lah kan. Tapi nak bagi tahunya banglo tu you all boleh save lah. Kalau banglonya Johor Bahru, memanglah dia taklah harga rendah sangat. Betul. Kan. Tapi alhamdulillah kita melihat perkembangan bila seseorang itu berani nak ditegur. Dan teguran tu selalunya saya cakap, saya minta izin dulu Kalau sesiapa yang tidak tahu dan hanya melihat video, sebelum kelas saya yang tanya, siapa di sini ready nak saya cakap baik-baik ke, bodek ke, ataupun nak saya cakap benda yang Of terus course lah, terang. diorang kata, tak apa Sifu, ajar je. Diorang tak berani lah cakap, jangan marah Sifu. Sayang, tapi at least kan kita beradab dan bercakap benda tu. Siapa Dah minta yang, izin dulu sebenarnya. Siapa yang dia menerima. Kadang-kadang apa yang kita potong dalam video tu lah, apa yang itu je lah kan. Siapa yang menerima, alhamdulillah. Kalau dia tak terima, tak apa. Sebab yang angkat tangan tu biasa dia dah ready untuk saya cakap. Yang selalu yang angkat tangan yang saya tanya, bukan saya tanya orang yang semua orang pun. Saya tanya, adakah you ready nak saya bagi jawapan yang baik-baik? You nak dengar yang baik-baik je ke? Ataupun you nak dengar saya punya kritikan?
So selalunya dia orang cakap okay, dia sedia dengar untuk dikritik sebab dia ready nak disentap dan dia nak buat. Betul. So dia adalah willing, okay, dan saya bagi. Kalau tak Tapi saya tak orang bagi. yang mendengar mostly tak faham lah. Sebab tu kalau bukan korang semua orang nampak saya nak jawab. video kita pun ramai yang mengecam. So it's okay. That's why kita it's okay. Sebab ramai tak tahu sebenarnya. Okay. So korang okay tak ni? Thank you anda masuk pagi-pagi. Thank you anda yang cakap muka kita sama. Thank you anda berpagi-pagi dah hampir 600 orang berpagi-pagi hari Ahad ni. Hari Ahad kerja kan? Di Johor Bahru kerja. Kalau di daerah lain tengah cuti, korang dari mana? Boleh cakap lah dari Melaka ke Indonesia ke semalam. Ramai semalam kan? So hari ni suami saya dia nak bawa kisah ni sebab kami kan live. So bila kita komen, bila kita baca komen tu ada yang macam-macam komen tau. So dari situ kita baca, dia sekarang macam ni. Apa yang kita dengar orang sampaikan, apa yang korang dengar Tuan Najib ajar, apa yang saya ajar dalam live, dia bergantung kepada tuan-puan yang dengar. Dia bergantung pada korang yang mendengar. Cara korang yang nak rendah diri untuk belajar ke, ataupun korang rasa macam kita dengar ni je korang tolak. Dengar nasihat ni korang tolak. Dengar teguran ni lagilah. Kalau teguran lagi lah macam alah apa nak tegur-tegur orang, macam lah dia perfect. Memang tak ada orang yang perfect. Tak akan ada orang yang perfect dalam dunia. Ada satu lagi tau sayang, bila kita contoh tunjuk result anak murid kan, kita tunjuk result dia, okey ni dah berjaya capai contoh. Biar boleh cakap, biar belum habis tak? Gurau. Alah, Saya gurau. kan, Saya sekali nak kita gurau salahnya kan. Contoh dia kata, okey tunjuk dia capai 20, 30 ribu, 100 ribu. Lepas tu dia akan komen, ini pun nak kena tunjuk ke? Ya, macam-macam. Sebelum tu dulu-dulu kita tak tunjuk. Mana result dia, mana dia punya testimoni hasil dia. Ya. Kenapa tak tunjuk? Lah bila saya kata, alamak. Dalam bisnes memang kena ada mana? result. Memang kena ada testimoni. Dan saya percaya korang semua kenapa ada yang percaya pada kami masuk kelas. Try lah RPM. Lepas tu dah RPM pula. Nak masuk pula kelas seterusnya. Walaupun kelas seterusnya tu lebih mahal dari kelas yang pertama korang masuk. Kenapa? Sebab korang percaya pada result kan. Korang dah tengok testimoni kan. So siapa yang tak suka tengok testimoni terpulang. Dia tak akan teruskan journey dengan kita. So it's okay sebab dalam dunia ni ada berbilion manusia yang nak belajar. Dan tentunya lah ada sebahagian yang tak nak belajar. Dan tetapi sometimes sayang, dia orang masuk kepada kelas kita, sometimes ada yang masuk live kita, ada yang masuk live orang lain pun hanya untuk cicah kaki je, faham tak? Cicah kaki untuk tengok dia ni hebat ke tak, untuk menilai orang. Kadang-kadang sebab tu ada adab bila kita bertanya atau bila kita berguru. Kita kena bersihkan niat, jangan sampai niat kita nak tengok kehebatan guru ni macam mana. Kalau kita niat macam tu, sebenarnya bila niat bertanya adalah niat sebab kita nak belajar. Kita memang kata kita tak tahu dan kita bertanya tu sebab nak belajar. Dia lain tau situasi orang yang bila kita tanya dengan hati yang bersih dengan bila kita tanya dengan hati yang kotor. Orang yang menerima pertanyaan tu pun, orang yang mendengar kita bercakap tu pun, dia menerima tu dengan cara yang lain juga. Sebab itu saya tengok kan ramai bang, dia orang cakap kita menyampaikan ni dengan hati. That's why korang yang tengok pun dari hati kan. Thank you from Sabah. Waalaikumsalam. So Ainun, korang semua okey tak? Korang semua dah tekan button share ke belum? So hari ni selalu apa yang abang rasa macam orang komplain momentum ni sebenarnya? Tim momentum. Tak, saya tak kisah sebenarnya pasal komplain. Tapi benda yang saya kata kadang agak melampaunya warga netizen, bila setengah orang mempermainkan nama ayah kita. Ayah saya ni dah lama meninggal, arwah Asaduk, tapi nama bugisnya orang panggil Sadek. Dan nama tu kita tak ada siapa nak minta dan boleh menentukan ketika dia lahir nama dia apa. Sebab kita ni keturunan Bugis. Kedua, saya sendiri lagilah sebagai anak tak ada boleh memilih nama bapa saya siapa. Tapi janganlah jadi seorang yang melampau. Janganlah sebab marah kat saya, nama arwah saya dia ayah dimain-mainkan. Belum masuk lagi tahu orang jadikan nama saya ASAD OK, dia jadikan DOG dog. Dia panggil ayah saya, dia panggil arwah ayah saya anjing. Dan kita risau kalau tu orang Islam. Ni bangsa jenis apa masalahnya? Kita pun tak ada naikkan. Dalam mana-mana kelas saya pun tak ada nak mainkan nama ayah orang. Yang saya tegur pun hanyalah dari segi branding. Sebab saya risau kalau branding tu nama dia agak sama dengan orang lain, orang susah nanti nak membezakan dan nak cari brand tu. Itu sebablah kenapa saya selalu suruh cari sesuatu nama yang unik. Tapi tak payahlah sampai mempermainkan nama ayah kita. Itu pada saya satu tahap yang arwah ayah tu tidak ada orang kata tak terlibat pun. Dah meninggal lama dah. Betul. 9 tahun 95 ayah saya meninggal. Situ abang umur 11 tahun 11 tahun, saya baru darjah 5. Jadi orang kata macam ni lah, jadilah seorang warga netizen yang ada orang kata sedikit hati.
Simpatik. Simpati. Apa whatever benda kita komen on pada part benda yang kita tu saja. Tak perlu sampai mengkondem yang kurang ajar, keluar perkataan sial, macam-macam benda. Saya rasa kadang-kadang tapi benda yang baik yang kita buat tak ada siapa nak komen. Dia hanya muncul ketika ada benda-benda yang dirasakan tak kena. Bila ada benda yang elok, contoh bila sedekah, tak nak pula komen. Ataupun bila kita bersedekah, menunjuk. Saya pernah dapat mesej tau. Najib, kau kenapa tak pergi sedekah? Kau kenapa tak bagi orang sumbangan? Kau tahu tak orang susah? Macam-macam Tuan Najib kena. Lepas tu saya dalam hati cakap, kau tahu ke aku bagi sedekah berapa? Lepas tu bila kita bagi, kau tak komen pula dah bagi. Dia siap komen. Memang benda ni kena tunjuk ke? Astaghfirullahalazim. Kadang-kadang saya baca komen, bila saya melihat, saya kadang-kadang beristighfar. Saya bukan tak ada rasa kadang-kadang nak give up tu mengajar. Kadang-kadang macam kita dah memberi, ada orang cakap, dia jual produk apa, dia berniaga apa, okey lah. Sekarang 100 orang terkaya kat Malaysia yang ada produk. Billionaire. Dia mengajar tak? Dia buat tak kelas yang nak ajar orang social media? Dia buat tak kelas yang nak ajar copywriting? Orang pun perasan kan. Dia tak buat. Tapi kita kena hormat. Saya pun tak mengecam dia orang. Kita kena hormat sebab dia ada banyak tugas lain. Betul. Dia mungkin ada tugas lebih besar sebab tim dia mungkin beribu, ratus ribu orang. Yang kita tak tahu. Dan kita pun tak boleh nak minta mana-mana Datuk Seri, Tan Sri datang mengajar. Saya lah yang tahu serba sedikit pasal copywriting, pasal Facebook, pasal apa. Bersama dengan tim saya, kita datanglah mengajar. Nak kata kalau korang cemburu sebab dia jual Elio that's why kaya. Sebenarnya kalau nak cakap pasal kenapa kaya, kenapa ni tak kaya, ramai je orang yang kalau korang katalah kami ni jual Elio kan, suami saya momentum jual Elio. Orang kat luar pun ramai yang jual Elio, tetapi kenapa tak kaya? So, apa beza? Kenapa sini kaya, sini tak kaya, sini kurang kaya, sini kaya sangat? Kan kaya ke tak kaya tu kan daripada Allah. So, kita ni manusia, kita berusaha tau. Kita manusia, suami saya dah banyak sekali buat bisnes macam-macam. Dia tak tahu pun. Saya tahu sayang, bisnes mana satu yang sayang akan boleh buat sayang kaya dan berjaya. Tak tahu. Saya sebagai isteri beliau pun tak pernah terfikir dan tak pernah terbaca takdir hidup kami. Akan datang ni lagi tak tahu. Yang kan? gagal lagi banyak. Yang gagal pun yang kita tahu yang sepanjang perjalanan hidup kita. Lagi banyak. Ramai yang gagal, ramai yang putus asa. Tetapi nak cakap pasal kaya, itu rezeki Allah. Kita ni usaha tau. So bila kita usaha, bila Tuan Najib nak mengajar, tak kisahlah orang kecam. Dah lama dah orang kecam Tuan Najib daripada 7 tahun lepas. Tetapi kenapa Allah Ta'ala ditunjukkan pada kami dan ditunjukkan pada momentum dan pada sesetengah orang yang kenal kami. Kami dulu macam mana, sekarang dah macam mana. Itu maksudnya apa? Maksudnya apa yang kita buat ni on track. Apa yang kita buat ni, insya-Allah Allah pun tolong sebab maksudnya Allah tahu hati kita, kenapa kita buat macam tu. Kenapa yang korang kata kita jual Elio tu. Tetapi Allah bagi rezeki. Dan insya-Allah mudah-mudahan rezeki tu berkah. Sebab niat kita nak tolong ramai orang. Macam Tuan Najib cakap tadi lah, macam mana tak stres, macam mana tak rasa macam kecewa sikit sebab pemilikan kita, tanah kita dekat Malaysia ni pun. Siapa yang boleh tengoklah. Kami memang tahu sebab kami ada rakan-rakan yang terlibat dengan dalaman hartanah ni. Jadi kita sedih tak? Sedih sangat sebagai orang Islam. Sepatutnya kena macam contoh peperangan. Adakah peperangan tak perlukan kuasa ekonomi? Pertama-tama sebenarnya kalau Islam nak maju, pertama sekali yang dia perlu kuasai adalah ekonomi. Tak kira kat mana-mana pun. Plus ini adalah dunia. Orang, tak kisah orang siapa pun, saya sebut tak kisah orang bangsa apa pun, agama apa pun, akan, ni fitrah tau, fitrah zaman akhir zaman ni, akan tunduk kepada orang yang mempunyai ekonomi yang tinggi. Kalau kita orang Islam, bayangkan, kita orang Islam sayang, kaya, ekonomi tinggi gila, tapi kita orang Islam. Orang Islam apa yang Allah ajar? Tolong orang, jangan sombong, sentiasa belajar, letak adab, segala bagai yang baik-baik kan. So, apa yang akan jadi kalau orang Islam tu kaya? Mestilah lebih bagus ekonomi satu Malaysia tu. Mestilah sebuah negara tu lebih maju. Korang semua pun happy duduk kat Malaysia. Betul tak? So, sebab itu Tuan Najib kata, kalau kita tengok orang, memang kita akan dapat, saya tu kan tengok dia ni salah kat sini dia ni apa cakap macam ni? Dia ni jual Elio je lah. Paling senang korang nak hentam, jual Elio. Jual Elio tu, kita dah tak ada berbekas tau. Saya sendiri sebagai isteri beliau, sebagai director momentum, dah insya-Allah tak ada berbekas dah. Sebab macam sejak saya kata, ini batch yang mana ni? Batch yang lama dulu ke, masih cakap pasal jual Elio ke? Ataupun batch yang baru tumbuh?
Batch yang macam baru nak up kalau Tengok suami macam kata, ni kan. saya Kita kata. seronok tengok tu macam dia kata. Sifu nak beritahu saya bulan Disember 80k Alhamdulillah. Muhammad Suhairi yang datang belajar kan. Alhamdulillah. Sayang kenal sayang. Kita selalu Anak ramai murid dah orang. ramai tetapi bahagia. Sebagai Tapi guru, tengok saya bila kita bahagia tengok tak? nampak. Saya bulan Disember 80k. So Sebab itulah banyak-banyak yang, komen, Sifut tertancap kat situ. yang itulah yang kita nak tengok. Betul, Rasa sebab belajar. result. Kan. Betul sayang. Ada peningkatan. Contoh sayang, kita sendiri kan, macam sayang kan. Macam mana sayang ajar tim kita supaya lebih memberi, lebih macam kita kerja penat kan. Diorang pun kerja penat. Betul. Tapi macam mana nak bagi diorang terus berusaha. Terus nak tolong orang ni. Macam mana sayang selalu? Selalu kita macam ni, kita selalu bagi tahu dengan orang apa sahaja yang diorang buat ni memberi kesan pada hidup orang. That's why cerita anak-anak murid saya punya kejayaan, saya bukan akan fokus cerita di social media dulu. Saya cerita kepada tim saya dulu. Macam hari tu kan kita cerita, contoh ambil Puan Caca dulu meniaga dimsum. Dia buat sebulan tak sampai 10,000. Tapi along the way dah 2 tahun dengan kita, sekarang dia buat lebih kurang sebulan 2 juta. Ni daripada 10,000 Kalau ikut orang kita punya pemikiran, alah mustahil lagi bang, tak apa. Dia ada bank statement, jangan risau. Bank statement ada, cukai pun kita bayar. Tapi dia suruh bayar cukai pula, tengok kata, apa pula bayar cukai, bayar je lah zakat semua. Suka hati orang. Suka hati orang. pun kenal dia. Suka hati orang nak bayar macam mana, tapi kita kedua-duanya pun kena bertanggungjawab. Negara pun kita kena bertanggungjawab. Pada Islam, of Dunia, course, wajib. akhirat. Jadi, saya katakan dia dulu dia tak ada pekerja, dia susah hidup tekanan. Kau tahu tak? Yang ke pasar malam Disebabkan you all lah yang bantu dia tulis story, dia tertarik masuk dalam kelas, dia belajar. Sekarang Alhamdulillah dia buat almost 2 juta sebulan, ada 100 lebih pekerja. So semua yang dapat kerja, dapat gaji tu asbab kita semua dalam momentum lah, yang menulis, yang buat video, yang buat grafik. Even yang tolong buka pintu momentum pun, kalau dia adalah mungkin cleaner kat office, dia juga memberi impact kepada semua orang ada ni saham dia dekat akhirat insyaAllah. Itu yang kita kata. Jadi bila dengar, oh ya ke aku ni bermanfaat, jadi benda tu memberikan diorang ni satu semangat. Betul. Macam baru-baru ni tim saya kan, saya cakap macam ni. Okey tim, kali ni kita nak jaga cukai lah. Kita ni kan nak kena berniaga tu cara betul, ikut peraturan negara. Tak boleh kita cacah marba saja. Macam saya cakap tadi, rumah tangga cacah marba semalam. Tapi saya sejukkan hati tim kat mana. So adalah benda yang tim kena kawal. Tim akaunnya kena mengawal. Semua benda kena kawal dengan bijak. So diorang cuma macam, diorang teringin apa tau, diorang nak ada saham dalam setiap kebaikan, even kebaikan Tuan Najib. Mungkin semua orang kan macam admire ataupun dah dapat banyak ilmu dari Tuan Najib kan, sampai kita lahirkan banyak result kan. Banyak orang-orang yang dah berjaya kan. Yang tak berjaya tu tak apa, kita tolak tepi sekejap. Saya nak cerita pasal result yang kita dah buat tu. Walaupun orang tu dah berjaya daripada kosong sale kepada RM5,000. Duit kot kan. Tetapi tim kita ni, dia nak kena kita beritahu selalu. Contoh saya bagi nama dia B B, you tahu tak, Tuan Najib kan ambil gaji. Kita ambil gaji sebab kita nak kawal akaun. So kita mengajar diri kita bukan spend sesuka hati duit company. Kita tak boleh sentuh duit company sebab kita adalah sendirian berhad. Kita dikawal dan dilihat akaun kita oleh auditor, oleh accountant dan sebagainya. Of course oleh LHDN. So saya cakap dengan dia, you jangan risau, gaji yang Tuan Najib ambil tu, even gaji yang saya ambil tu, kami memang ketepikan siap-siap. Kami memang bagi zakat wajib, kami memang bagi sedekah tu, niat kami tu. Siapa yang bagi sekarang? Siapa yang bagi kami berdua gaji? Momentum. So siapa itu momentum? Semua sekali. Kita ada manajernya, ada timnya. So siapa yang dapat manfaat daripada setiap pemberian kami? So tim kita rasa seronok tak? Seronok. Sebab bila kita bekerja hanya sekadar bekerja, kan ada macam saya, kerja sekadar kerja itu kera je rasa. Kan itu pepatah yang diberikan oleh Profesor Dr. Hamka, seorang ulama. Dia kata kalau kerja sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Kalau hidup sekadar hidup, dia kata babi di hutan pun hidup. Jadi kena apa yang jadi buatkan kita nak jadikan manusia tu seorang, kalau kerja tu dia maksudnya dia kerja tu lebih value, more value. Kan untuk bukan kerja hanya dia. sekadar kerja hanya nak buat apa. Kerjalah, kalau tak penat kerja kan tau tak boleh kalau makan. kerja sekadar tak boleh kerja. macam tu. Tu Profesor Hamka That's why sayang dia tengok jam. Orang yang kerja sekadar kerja ni suka tengok jam. Bila nak balik? Bila nak balik? Oh 5:30. Pukul 5 dah letak beg atas meja. Tu kerja sekadar kerja. Tetapi dan yang tadi Puan Izzah kata tu, setiap gaji apa yang kami sumbangkan, semua saya selalu niatkan ni saya dan tim momentum. betul. Selalu bila saya setiap kali saya keluarga bagi sumbangan apa, dan saya tak payah nak tunjuk semua benda. Ada benda kita share sebagai Separuh kita share. memberi manfaat. Sebab saya pernah tengok tahu kawan saya dia bayar zakat dan tunjuk slip, saya kata, "Uish, aku tak boleh, aku kena ikut macam ni. Betul. Aku kena lagi give more." So saya berterima kasih kepada kawan saya yang tunjuk slip dia bayar zakat. Saya berterima kasih, bukan saya kecam dia, saya tak komen pun. Ellen nunjuklah tu. Tak, saya tak komen, tapi saya ambil sebagai
Masya Allah, tahun ni aku lupa weh nak bayar. Saya cepat-cepat Pak transfer. Dan saya sebenarnya berterima kasih kepada dia secara personal. Terima kasih. Contoh nama dia siapa? Sebab tadi kau share, aku baru teringat weh. Dan aku pun terus bayar. Terima kasih tu sebab kau share benda dan memberi aku manfaat peringatan. Itu kalau Tuan Najib bertindak sebagai mata lebah. Kalau tiba-tiba Tuan Najib jadi mata lalat, boleh tak? Ada je, kita manusia. Ada Kalau je. mata lalat kata, yelah semua benda nak tunjuk. So kita kan macam, Dan kita tak ambil pelajaran bawah. pun dan insya-Allah Allah tak akan bantu orang yang mata lalat ni sebab apa? Bagi apa pun lah kat dia, bagi apa pun lah kat orang yang mata lalat ni, tetap tak akan jadi kebaikan. Sebab dia sedianya dah mata pun lalat korang, tuan-puan, hati macam mana lagi? Mata ni pun dah yang kita nampak zahir pun kita gunakan kepada nampak yang buruk je. Kita orang bagi baik kita macam halak kita anggap buruk, hati apatah lagi. So di mana letaknya rezeki yang berkah kalau hati kita kotor? Sebab sayang, rezeki yang berkah tu hanya turun kepada orang yang hamba dia, yang hati dia selalu dia bersihkan hati. banyak kali juga sebelum ni kalau siapa ingat sarapan minum tu saya selalu cakap, guru saya selalu pesan, para habaib pun pesan, rezeki Allah Ta'ala bagi kepada mereka yang layak. Rezeki bukan apa yang kita minta, rezeki datang kepada adakah kita layak terima rezeki itu. Kalau jenis kita ni memang suka bagi orang, Allah Ta'ala tahu dia ni kalau aku Dia bagi semula jadi. orang lain dia akan spreadkan rezeki tu, aku bagi dia banyak. Betul. Tapi kalau dia memang guna untuk dia seorang di sini, macam saya, contoh saya tahu berniaga, saya sebarkan ilmu ni sebab tak ramai orang tahu pasal ilmu bisnes. Semudah orang tanya, Sifu macam mana nak mula copywriting, saya ajar. Betul tak saya kira kos ni, harga jual banyak ni, harga kos macam ni, betul tak untung dia ni? Sifu ada Pun masa saya dia tolong ajar. kirakan, saya ajar. Even ramai juga tau yang pernah dia buat salah kira rupanya. Patutlah dia kata selama ni tak ada duit dalam akaun. Itulah, niaga penat-penat. Terus kita macam, alhamdulillah, idea kita, sumbangan kita bercakap dengan itu menjadi satu penyelamat. Tapi dengan izin Allah, bukan saya. Allah Ta'ala yang menggerakkan hati saya untuk nak bagi benda tu. Sayang, kita dah dapat bintang. Lepas thank you pada yang bagi star. Dan Profesor Mahaya pun pernah cakap. Dia pernah cakap dengan saya ketika saya buat mata dulu. Dia cakap bla bla bla, lepas saya ingatkan niat apa semua bantu orang. Dan dia cakap apa dengan saya? Najib, saya mungkin cakap dengan you hari ni kerana Allah gerakkan saya untuk cakap. Sebab saya tak ada plan pun nak cakap benda ni. Tapi mungkin sebab saya cakap ni adalah kerana izin Allah supaya saya cakap dan benda ni beri you something. So saya fikir juga, bila saya bercakap kepada orang yang tanya soalan, Allah Ta'ala yang gerakkan hati saya untuk bercakap. Of course yang buruk datang daripada saya, yang baik itu datang daripada Allah. Rahmanya cakap apa masa tu? Hakikatnya adalah dua-dua datang daripada Allah SWT juga. Betul. Faham tak? Dia cakaplah pasal berniaga, ingatkan kita berniaga, bantu orang, tolong orang. Kan, bukan sekadar berniaga, orang kata buat syarat saja, tapi berniaga tu. Jadi bila saya dapat kesedaran tu, bila saya mengajar, saya selalunya akan bagi lebih. Cuma kadang-kadang saya juga kadang-kadang kena orang kata dulu saya bagi terlebih-lebih sangat sampai orang nanti Kang, last kali kekecewaan saya adalah apa tahu? Dia tak buat. Betul. So sekarang kadang-kadang saya bagi tu, saya just make sure apa yang saya cakap tu dia mampu buat dulu. Bila dah buat jadi, Amir datang lagi, kita ajar lagi. Betul. Macam tu lah yang kita buat. Jadi kita nampak adalah dia punya progress. Kalau tidak, kalau kata masa buat. dia berkenalan dengan kita melalui kelas RPM, dia punya sale dah 100,000. So mestilah dia akan, orang macam ni dia akan teruskan journey. Dia akan nak belajar lagi lah sebab dia nak capai 200,000, 500,000. Tetapi ada dan ramai yang datang ke kelas kita, dia tak ada sale langsung. Ataupun sale dia hanya RM500 sebulan, RM1,000 sebulan. Padahal dia perlukan untuk sara family dia tu paling-paling RM2,000 sebulan. dan ramai juga saya kan yang datang sebenarnya masa dia datang tu dia tak buat duit. So kita bagi kelas free untuk pengetahuan. Tahun-tahun dulu pun banyak kali dah kami buat kelas free. Tapi of course tahap kehadiran dia tak setinggi macam kalau bayar. Cuma kita dah bagi free ataupun RM1. So kebanyakan datang dia belajar, dia dapat buat duit tau. So dengan dia buat duit tu tadilah, dia ambil sebahagian tu, dia pergi lagi kelas-kelas advance yang memang berbayar. Sebab kami bukannya ada dapat geran ke dana mana-mana. So tapi dia dapat duit daripada dia datang kelas dan dia dah berjaya buat duit tau. So duit yang dia berjaya buat duit itulah dia bayar untuk kelas-kelas net. Betul. So senang cerita, dia dapat duit tu sumbernya datang daripada kelas kita yang free. Betul. Jadi tahun ni pun kita nak teruskan macam tu. Kita nak, kau tak buat duit lagi Amir sini belajar, nanti buat duit, masuk kelas ni free je dulu. Kelas 2 hari ke 3 hari, sebulan.
Dah buat duit nanti, kalau mampu, then teruskanlah naik journey. Pakailah duit yang dah berjaya buat duit dalam kelas tadi, yang free tadi. Dan harga kelas kita memang sama untuk semua orang lah. Pergi je. Sebab tak adalah kalau ada satu student ni dah 50 juta. Contoh 50 juta. Tak ada extra pun. Tak adalah kita minta kita 5% untuk kami boleh tak? Sebab kami ajar daripada kosong kepada 50 juta. Tak ada. Tahun lepas yang paling tinggi itulah yang buat berniaga emas Mira Gold. Tapi masa dia masuk kelas kita dulu dalam setahun dalam 3-4 juta je. But last year rezeki dia juga, kesungguhan dia belajar dan buat, dia buat 58 juta. Bayar tax tak? Of course bayar. Kita minta tengokkan audit dia 5% je dah berapa ratus ribu. Sampai kita tengokkan balance sheet, kita tengokkan profit and loss, kita tengokkan audit dia, sehinggalah apabila borang tax tu keluar berapa kena bayar pun kami tolong check, kami tolong periksa supaya dia bayar tu betul-betul ikut undang-undang. Dalam sama-sama kita juga suruh accountant, okey, kira juga berapakah zakat yang perlu dikeluarkan. Jadi dua-dua pun kena bayar. Betul. Macam tu. That's why kalau yang premier kita ramai, memang alhamdulillah diorang ultimate partners kita ramai yang stay dan diorang ada lagi sampai sekarang. Sebab mungkin kelebihan value yang diorang dapat tu seperti mana yang diorang harapkan. So try kita punya platinum and ultimate. Sebab kalau ditanya kat warga netizen, belum tentu warga netizen boleh jawab. Nak jawab apa ya? Dia akan mungkin dapat 1000 ataupun sebab tak ada pengalaman tu kan. Mungkin kalau ditanya kat netizen, adakah perlu saya bayar tax? Dia mungkin dapat 1000 jawapan yang berbeza. Tapi kita cakap mengikut compliance undang-undang dan mengikut apa pengalaman kita dah berbisnes. Betul. Lepas tu kita cakap juga hari tu ada diorang ni macam dia kata nak sponsor saya dengan Puan Izzah pergi umrah. So saya tolak tau, saya refuse. Bukan sebab sombong ya, dengar sini. Saya kata macam ni, untuk saya pergi umrah saya tak ada masalah, saya ada duit gaji saya sendiri dalam momentum. Apa kata saya mencadangkan duit yang katalah tadi katalah nak belanja saya umrah, kan katalah ada 20,000. Pergi hantar untuk mangsa banjir. Sebab saya rasa saya lebih pentingkan mereka yang terlibat dengan banjir dan pergi bantu dia. Alhamdulillah mereka kumpul duit tu berapa lori dia hantar barang Diorang kumpul duit, tambahkan lagi duit company masing-masing. Mira Gold, The Bilal, Diana Dian, Cakata Dimsum, Asri, Happy Dental Clinic. Kan diorang kumpul, dia masak satu hal, dia bungkus ramai-ramai ganti masing-masing, beli barang-barang elektrik yang mana dirasakan banyak yang rosak ketika banjir dan mereka turun ke Bukit Canggang dan kawasan Hulu Langat, mereka pergi hantar berlori-lori. Saya kata alhamdulillah, saya bangga ada anak murid buat macam tu. Itu pun saya kata belum tentu lagi mereka akan dapat redha netizen. Ada je yang komen-komen negatif. Kan? Ada setengah macam Muhammad Bilal. Setengah kita ni suka mainkan orang punya fizikal dan rupa. Betul. Banyak Macam saya macam-macam. Dia katakan mirip orang yang macam ni lah, mirip dengan orang yang dikatakan tidak senonoh. Contoh macam anak murid saya, bila kita ambil video dia tolong, ni Abang Long Tiger yang polis kejar. Saya kata astagfirullahalazim. Kalau nak samakan yang baik-baik tak apalah. Kalau nak katakan dia ni baik macam tokoh-tokoh macam tak Syekh apa. Ke. Tak tapi apalah. saya nak ingatkan ni macam juga. Saya tegur ni kerana Allah Taala gerakkan hati saya untuk tegur. Jangan tegur orang, jangan miripkan orang dengan personality yang orang memang tak suka atau sedang dikecam ataupun buat yang benda tak elok ke, banduan ke, siapa ke, janganlah macam tu. Serius, ada satu video yang kita buat masa tu abang dengan Muhammad dengan Asri, Abang Long Tiger, semua komen Long Tiger. Saya kata Masya Allah, ini ke adab bangsa aku yang bergelar Muslim sangat. Menggelarkan orang yang geran tak baik. Macam, janganlah macam tu. Kita ada perasaan kan. Apa korang perasaan pun ada dia? perasaan kan. Semua orang yang hidup ada perasaan. Fikir yang tu je lah. Kalau kita tak nak disakiti, kita jangan menyakiti. Tu pesan Rasulullah Ta'ala khutbah terakhir baginda. Kalau benda tu tak penting, baginda dah nak wafat waktu tu. Benda-benda penting yang waktu tu baginda menyampaikan apa yang memang sangat penting. Dan memang sampai kita ni orang umat akhir zaman baginda yang baginda sangat risau. Antaranya itulah baginda pesan, jika tidak mahu disakiti, jangan menyakiti orang lain. Sebab sometimes, contoh saya sakitkan hati suami saya. Ataupun saya ni netizen lah, sakit. Saya perli Tuan Najib. Tuan Najib takkan balas. Mungkin Tuan Najib tak ditakdirkan untuk balas sebab Allah sayang Tuan Najib. Allah tak nak Tuan Najib balas kejahatan orang pada beliau. Sebab Allah Ta'ala mungkin nak menaikkan darjat beliau. Naik lagi. Jadi Allah jadikan Tuan Najib ni penyabar. Dan tak membalas. Tetapi siapa yang akan membalas saya? Pasti ada. Mungkin orang lain. Balasan daripada Allah tu sangat berat tau. Korang mungkin tak nampak dan tak perasan. Sampai satu ketika, jangan sampai Allah bila dikata nak balas dan bagi kita nampak dan terduduk, kita tak larat nak menghadapi
Allah punya balasan tu. So minta jauh. So dengan cara kita jaga diri kita, jaga mulut kita sejaga yang boleh lah. Nak kata tak buat salah tu payahlah kan sayang. Tapi bila buat salah istighfar. Manusia tak lari bagi kesilapan. And kalau orang tu silap pun kita ada cara dan adab untuk kita nak tegur dia lah. Kena tegur. Bila tegur tu untung tau kita ni ditegur. Teguran tu daripada siapa? Memang manusia yang tegur kita. Memang kita zasnya. Aduh kat rumah termenung lama tau. Tegur tu tegur nak bina lah. Tapi bila kita bertenang, kita ingat Allah banyak-banyak. Saya selalu terfikir, ini kan daripada Allah. Ini kan Allah yang izinkan berlaku pada kita. Kok kita terjatuh kejap lagi. Allah yang izinkan. Nak marah batu, tersepak batu. Batu ada apa? Kan? Jadi kita fikir, ini daripada Allah. Jadi kita fikirlah balik. Ada benda lah yang kita nak kena betulkan. Sikit ke banyak ke. Pelan-pelan lah kita betulkan, okay? So, kalau kita ni asyik fikirkan pasal reda netizen sayang. Tajuk hari ni. So, kita pun tak ada diri. Tak diri. Berdua kat sini. Tak buat apa-apa lah hari ni. Kan? Nak kata kita berdua tak ada ujian. Ujian kita besar kan sayang? Macam ni, sehari tu siapa yang cakap saya ni bagus. Yang mana? Rakaman yang dia adalah pengerusi General Electric Indonesia. Dia adalah cacat, tak boleh berjalan sejak umur 18 tahun. Okay. Dia pernah give up. Tapi dia pernah macam mak dia suruh dia jadi imam masa solat asar tu. Dan masa tu kaki dia dah lemah. Dan masa tu lah dia tumbang, dia down. Tapi dia tak boleh berjalan dah. Dia macam give up, dia tak nak pergi sekolah apa semua. Dia give up dengan hidup dia sebab dia rasa kenapa Allah tak adil uji dia, bagi dia kaki dia tak boleh jalan dan dia lumpuh separuh badan. And then lepas tu macam bapak dia datang dan bapak dia kata, kau dah tak nak ke? Nanti kau tak nak ke tengok New York? Kau tak nak ke tengok dunia yang cantik? Kau tak nak ke tengok negara-negara satu hari nanti? Dia kata bila bapak dia cakap, dia rasa tiba-tiba dapat satu semangat dengan izin Allah. Dia terus cakap, terus besoknya dia bangun, dia cakap dengan bapak dia nak pergi sekolah. Sehingga sekarang dia adalah menjadi CEO General Electric di Indonesia untuk berbelas tahun dah. Walaupun dia masih guna wheelchair, tapi dia adalah seorang CEO. Dan dia kata Allah Ta'ala bagi kita masalah custom made. Contoh masalah saya dengan masalah Puan Izzah tak sama. Masalah saya dengan you pun tak sama. Dan saya tak boleh nak jumpa orang, mari kita share siapa punya masalah lagi berat. Tak boleh sebab masalah tu mungkin saya boleh handle saya punya masalah. Allah Ta'ala bagi kau boleh handle ni kan, kau ambil yang ni. Engkau mungkin tak kuat sangat lah, aku bagi kecil-kecil. Engkau aku bagi besar kan, tapi engkau akan dapat pun besar. Sebab nampak tak, kalau kita baju kita, kalau ikut saya sama S, M, L. Semua orang mungkin pakai yang lebih kurang sama lah. Kalau M, badan kita sama M. Tapi masalah Allah Ta'ala berikan pada kita unik. Dia bagi kita masalah yang custom made, yang dia tahu setiap orang kau boleh handle, maka aku bagi kau. Itu yang keluar ayat la yukallifullah nafsan illa usaha. Ada tu maksud dia. Maksudnya ada menyatakan itu Allah bagi kita satu masalah yang hanya kau boleh handle. Kau boleh handle. Jadi Allah Ta'ala bagi. Macam saya kata, macam saya sekarang, oleh orang kata nak kecam ke nak komen, so Allah Ta'ala tahu, okay, Najib kau boleh handle. Dan aku tahu kau akan teruskan lagi. Itu dia boleh handle. Saya kalau orang lagi kecam, saya akan lagi buat bersungguh. Saya akan make sure lebih ramai anak murid saya yang datang bagi komitmen, skill dia naik grow, lebih berjaya. Akhlak dia jadi lebih baik. Saya make sure dia akan jadi lebih humble. Saya juga make sure dengan izin Allah lah, bukan kuasa saya, untuk dia terus bagi sumbangan, berbaik dengan, jaga dia punya team, jaga dia punya pelanggan. Tuan Najib maupun saya lah. Sebenarnya Tuan Najib lah mostly kan, sebab anak murid dia semua rapat dengan dia. Tuan Najib dia akan ajar orang betul-betul, tapi dia akan keluar ketegasan dia tu. Kalau dia nampak anak murid dia ada yang macam sombong sikit lah. Habis kalau yang sikit kita tak kawal, nanti lama-lama sombong tu jadi besar-besar, susah tau. Siapa nak kawal pun susah, termasuk diri sendiri. Itulah yang datang kata kalau kata saya garang ke apa, saya menerima. Tak apalah. Sometimes saya perlu garang supaya orang itu sedar dan dia buat sesuatu dan hidup dia berubah. Daripada kita jumpa orang tak garang, orang sangat baik, senyum macam apa ke, tapi hati dia tu tak sayang kita. Sayang, abang nak ucapkan terima kasih pada cikgu abang lah. InsyaAllah kalau mantu dia dengar, Cikgu Mokhtar. Masa saya sekolah rendah, dia rotan saya dengan bros color. Sebab saya tak hafal CP. Bros color. Saya dulu malas masa sekolah rendah. So saya kena tadah tangan, guna bros color yang panjang tu dan keras. Tap, dia padu tau. Kalau rotan tu macam okey lagi lah, dia boleh melentur-lentur. Ni tap. Benda tu menyebabkan saya macam sedar, saya sedih. Satu, malu depan kawan-kawan. Kedua, sakit dia tu memang sakit. Dan balik tu entah tiba-tiba hafal. Sebelum tu tak hafal. Sebab cikgu saya rotan saya hafal. Lepas tu, masa saya form 4, saya pernah kena tampar dengan Cikgu Saidun. Semua nak ucap terima kasih kalau mana tahu cikgu saya dengan Cikgu Saidun sebab saya kena tampar.
Kesalahan saya adalah saya pergi kursus kepimpinan leadership masa tu. Saya ketua pengawas. Saya pergi toilet, saya punya baju ni saya tak in. Saya terkeluarkan macam ni. So, dia datang kat saya, sini. Pam, macam tu. Kuat tau, dia memang tampar Dia kuat. tinggi kan? Saya macam, dah balik. Saya macam, ya Allah aku. So, itu yang menjadikan saya seorang yang berdisiplin lepas tu. Betul. Saya macam, pergi mana tanya Puan Izzah, saya kemas. Saya sejak Saya tak boleh dah kenal macam. dia memang dia tak in. Saya macam tak boleh lagi nak Sekarang je. tak boleh nak lambat. Sebab Cikgu Saidun tampar saya. Kan Dan saya berterima kasih. kalau lah Cikgu Mokhtar yang Cikgu Saidun tu dia memikirkan redha Najib ni. Redha anak murid dia Najib ni. Takkan terjadi nak benda macam tu dan takkan sayang, berlaku abang, Najib yang sekarang. Balik tu abang tak mengadu pun kat mak. Tak ada Zaman cakap, dulu mana kita ngadu. Kalau saya ngadu, mak saya cakap apa tau? Bagus. Mak cakap kau tak Itulah nak dengar mak-mak kan? zaman dulu tu. Kau cikgu kau pun kau nak dengar. Kalau mak saya macam tu. Sebab tu saya suka guna kaedah mak-mak kita dulu. So anak kita tak ada nak ngada-ngada sangat tau. Kalau kita yang kalau cakap dengan mak kita dan mak kita pula pergi datang dan kecam cikgu, jadilah macam sekarang. Warga netizen kalau dalam grup WhatsApp kadang-kadang kesian saya tengok cikgu-cikgu kena kecam. Kesian kadang-kadang dia tak tahu betapa cikgu tu penat tau nak handle anak kita yang orang kata bukanlah orang kata terlampau. Tak, anak-anak sekarang dah manja. Manja sangat sekarang. Kadang-kadang kesian tengok tak cikgu-cikgu senang ni kena balun. cikgu-cikgu sekarang tau. Betul. Kadang kita dalam grup WhatsApp tu kita yang terpaksa macam tolong backupkan cikgu-cikgu ni. Kesian. Kan kepenatan dia orang mengajar. Nak perfect sangat dari cikgu sebab nak jaga anak kita. Cikgu tu jaga anak orang elok-elok lah. Tak. Betul. Cikgu tu tanta anak dia pun dia tak terjaga sebenarnya. Betul. Sebab demi nak cari sesuap nasi, nak kerja jadi guru dan bila jadi guru kena bertanggungjawab kepada amanah tu. Jagalah anak kita. Anak kita ni pun tak tentu macam mana perangai. That's why saya dengan Tuan Najib kami selalu saya pun bekas guru. Jadi saya tahu hati seorang guru tu macam mana. Kalau terguris tu kan bahaya. Keberkatan anak-anak tu dah kurang. Betul. So macam sama juga. Macam kami ni, anak-anak kami bukanlah kategori yang cemerlang sangat. Tetapi saya percaya satu. Selagi mana saya dan suami, ibu bapa anak-anak tak pernah menyusahkan cikgu. Bila terbuat salah, anak tak siap kerja sekolah, kita minta maaf rendah diri. Kita kalau nak bagi sumbangan kat sekolah ataupun hadiah, kita minta izin dulu. Bukan suka hati akulah nak bagi hadiah, duit aku bagi hadiah buat. Bukan. Kita memberikan, saya ajar kan, kita memberi pun kena dengan adab. Sebab kadang-kadang ada orang, kalau kita just bagi je, dia ambil je lah. Kalau orang kita bagi dengan adab, dia ambil, dia sayang kita, dia doakan kesejahteraan kita dan sebab itulah saya yakin, antara sebab yang kita orang ni masih insya-Allah dalam keadaan sihat sejahtera, selamat sejahtera adalah asbab doa entah siapa-siapa yang kenal kami, yang sayang kami kerana Allah, yang tak perlu pun dia tahu kami, tahu dia sayang kita. Sebab apa yang dia buat, kasih sayang dia, doa dia tu memang kepada Allah. Sebab dia yakin, orang-orang macam ni dia yakin. Bila dia doakan orang, bila dia buat baik dengan orang, bila dia jadi mata lebah untuk orang lain. Punya kejayaan, punya teguran dan sebagainya. Yang membalas segala kebaikan tersebut, bukan orang, bukan kami. Kami tak ada daya dan upaya untuk balas. Semuanya Allah. Dan bila Allah dah balas, macam saya cakap tadi. Bila Allah dah bagi balasan, hati-hati. Tolong takut dengan sebenar-benar takut. Tetapi bila Allah kata nak balas dengan nikmat, nak balas dengan rezeki, Masya Allah, besar dia tu, susah nak digambarkan. Dan kita sebagai manusia terimalah dengan kesyukuran. Tu je. Tu saja sayang di nak share hari ni. Saya ada apa-apa tak lagi nak? Last but not least lah kan, pagi tadi saya ada share something. Mungkin you all boleh baca yang saya terbaca di New York tu kan. Perkataan yang lebih tepat adalah Gary Vee tulis kat dalam pintu masuk dia. Dia kata it's not important how much money you have in your bank account. But you must, dia kata, worry about how many people will come to your funeral. Dia kata, tak kisah berapa banyak duit dalam akaun tu satu hal, dia kata. Tapi yang paling penting adalah berapa ramai orang akan hadir kat orang punya pengebumian. Ada juga yang komen. Tadi dia kata, ada juga. Tak penting berapa ramai tu. Yang penting Allah Ta'ala redha. Saya faham Allah Ta'ala redha. Tapi kadang-kadang doa kita seorang ni tak cukup. Kita perlu juga doa orang yang baik-baik, doa orang yang alim, doa orang yang soleh, doa orang yang teraniaya yang kita tolong. Untuk jadi asbab mungkin Allah Ta'ala pelihara kita dan Allah Ta'ala tempatkan kita kat syurga. Sayang tahu tak? Itu penting. Ada satu yang dibaca pasal yang menghantar orang bila kita meninggal. Yang bila ramai sangat Allah izinkan hantar kita tu sebenarnya itu pun salah satu kemuliaan. Salah satu kemuliaan yang Allah bagi kat dunia ni. Tapi kalau contoh memang dia orang alim dan tapi meninggal tak ramai, Allah Ta'ala redha dia masuk syurga pun okey. Pun okey, sangat okey. Tapi selalunya kita nak
doa kita lah. Doa kita menentukan. Apa yang kita nak? Doa kita menentukan. Apa yang korang nak? Kita sentiasa berdoa. Macam saya sebenarnya berdoa. Kalau aku meninggal besok, anak-anak murid aku datang. Tolong doakan aku. Aku pun banyak je dosa, banyak salah. Mudah-mudahan dengan doa itu Berkah. Allah Ta'ala pandang. Bukan sebab aku punya amalan. Bukan sebab aku mengajar. Tapi sebab ada orang doakan. Tu yang hantar kita. Sama juga hari ini pun saya sebagai, kalau anda anggap saya sebagai guru, cikgu, saya doakan anda tenang, bahagia. Saya bersama Puan Izzah yang mengajar anda semua. Okey? Kemudian yang kedua pun kami minta you all pun doakan kami sihat sejahtera walafiat, tenang, orang kata ditetapkan iman untuk terus konsisten mengajar. InsyaAllah. Tapi saya nak cakap kami tidak akan mengalah dengan apa jua lah yang netizen buat. Kami tetap akan terus menerus menyampaikan ilmu yang kami rasakan you all perlukan, insyaAllah. Itu saja. Saya ada meeting sebenarnya. Ni hari Ahad yang hujung minggu. Ada meeting marketing dengan sale. Okay. Jaga Jadi, diri semua. Terima kasih semua, insyaAllah. Thank you yang bagi kami 325 bintang hari ni. Best sangat. Okay, bye. Assalamualaikum Saya pun nak jadi bintang lah. warahmatullahi Saya nak wabarakatuh. setajam. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam sejahtera. Bye-bye.